Jadi menangkan masa juga terus berjalan dan ada beberapa soalan dah masuk. InsyaAllah saya akan forward kepada ahli panel untuk menjawab nanti di round yang kedua. Dan saya nak terus kepada Al-Fatih Ustaz Nazmi. Salah satu kepimpinan yang disebut oleh panel pertama tadi iaitu sifat musyawarah ataupun perbincangan, yang saya kira nak tak nak bila jadi pemimpin daripada yang komuniti kecil keluarga, ya, dia kena bincang. Dia kena bincang mesti, itu yang penting. Kemudian peringkat lagi, suraunya, masjidnya, qaryahnya, negaranya, negara besar sangat, turun sikit, negerinya, daerahnya, kena bincang. Maksudnya perbincangan ni amat penting dalam memastikan soal kepimpinan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Atau dalam perkara yang kecil tadi, bak keluarga cukuplah disebut, suami pimpin isteri mesti yang terbaik. Bincang baik-baik. Anak nak berapa orang? Bincang. Sarif dah bincang anak berapa Sarif? Ada rasa tambah tak? Macam tak ada je. Tambah yang baru lah Ustaz, InsyaAllah. Dia kena bincang, ya. Tak kira lah 2 ke, 3 ke, 4 ke. Sebab kalau tak bincang Ustaz Nazmi, jadi macam kawan saya. Saya baru jumpa dia sembang-sembang. Ni cerita agak lama jugalah, tapi sembang-sembang jumpa, baru bersalin. Saya ucapkan tahniah. Tak lama tolak bagi campur, tak sampai setahun lah, 6 bulan, 7 bulan, tengok muka mamai je, perempuan. Saya pun tanya, kau kenapa? Alah Ustaz, biasalah buatan orang. Ui, bahaya buatan orang. Saya pun mula tak faham. Alah Ustaz tak kata faham. Takkanlah saya kata ni baru kecil lagi. Tak tahulah Ustaz. Ni lah suami saya. Suami pula disalahkan. Nah ini yang masalah ni. Jadi saya nak dia pun pompai. Saya kata yang gitulah, itu dah rezeki. Cuma sepatutnya bincang. Memanglah kalau tanya dengan kaum Adam, bila ditanya berapa anak? 8, 9. Dia begitu. Bincang kaum ibu bulat lagi yang bekerjaya, tak boleh lah Ustaz, 8, 9 letih saya. 3, 4 okey lah. Suami kata dak 9, 3, 9, 3. Gaduh. Bincanglah baik-baik. Memang betul kalau anak ramai ni seronok, orang pun rasa bangga. Bila ditanya berapa anak tuan? 9. Apa ya? Iya. Wah hebat. Isteri kerja apa? Beranak lah. Bunyi sedap tu tak, tapi yang mendengar perempuan ni stres. Nampak tak? Itu pun jadi gaduh dah ni. Bukan gaduh lah, maknanya saya melihat jawapan sahabat kita ni kata Allahu Akbar tu. Maknanya dia pun rasa macam, yalah rezeki, tapi sepatutnya bincang lah. Sebab dia kata anak saya kecil lagi apa dan sebagainya kan. Dia kata tak apalah, sabar. Saya kata, tapi apapun kita melihat perbincangan itu penting, walaupun dalam komuniti yang agak kecil, apatah lagi yang besar. Jadi Ustaz, saya minta Ustaz panjangkan perbincangan daripada panel pertama tadi. Rasulullah apa-apa dia bincang, walaupun apa yang Nabi sebut adalah wahyu, keputusan Nabi diyakini lebih 100% tepat. Tetapi di atas perbincangan, salah satunya mengimplementasikan yang Quran kata wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. 15 minit Ustaz, tolong kupas. Sila Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang anda hormati Ustaz moderator kita, rakan panel, sahibus samahah, seterusnya yang hadir pada malam ini, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memilih di kalangan mungkin ratus ribu penduduk Kajang ni
Allah pilih di antara kita orang yang nak duduk dalam majlis ilmu. Ya, bukan senang nak duduk dalam majlis ilmu ni kalau bukan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak pilih, tobat haram kita tak datang tuan-tuan. Kita akan lepak kedai mamak, duk tengok Smackdown. Malam-malam pun Sabtu semalam tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berkenaan dengan persoalan wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Ini satu perkara mabda' yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tuan-tuan semua, Allah khaliqu kulli syai'in, pencipta segala-galanya. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah, Allah cerita apa? Wa idz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifatan, aku menjadikan dekat bumi ini khalifah. Allah tanya dekat malaikat. Kalau ikut Allah tak payah tanya pun tak apa, ikut suka aku nak buat apa. Malaikat nak buat orang ke Atromen boleh apa korang kan. Tapi Allah tanya dekat malaikat. Lalu malaikat kata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat komen. Malaikat kata, ya Allah, ataj'alu fiha, engkau nak jadikan dalam bumi ini man yufsidu fiha, golongan yang merosakkan bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Okey, persoalan timbul, kenapa malaikat belum Allah cipta lagi manusia dia dah cakap macam tu dah? Engkau nak cerita satu makhluk perosak ya Allah. Kenapa? Sebab malaikat ingat ciptaan Allah yang baru ini macam ciptaan yang lama, iaitu golongan jin. Jin, ya, sebelum bumi ni Allah Ta'ala letakkan manusia, dia letakkan jin dulu. Semua jenis jin lah. Jin aprit, jin kuih samprit, semuanya ada tuan-tuan. Lalu bila jin-jin ni buat kerosakan, menumpahkan darah, tak apa-apa dia buat, lalu Allah arahkan kepada malaikat supaya perangi puak-puak jin ni. Dan jin ni lagi lintang bukan. Dia duduk dekat pulau, gunung. Masa lari itulah tuan-tuan, dia tertinggal seluar jin tuan-tuan. Kita pakai perangai lebih macam jin juga tu. Lalu malaikat kata, diorang ni perosak ya Allah, jangan kau buat. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami menyucikan kau, bertasbih kepada engkau. Malaikat munasabah dia kata macam tu. Sebab Allah cipta malaikat ni apa dia? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Segala arahan Allah dia tak pernah lawan. Itu perangai malaikat. Malaikat dia bukan macam kita. Kita ada nafsu, kita ada akal tuan-tuan. Kadang-kadang kita kalah dengan akal kita, nafsu kita menang. Malaikat tak macam tu. Tapi yang sedih tu tuan-tuan, ada seorang pemimpin negara kita ni, bekas pemimpin negara, dia kata malaikat pun buat salah juga. Dia kata macam tu. Engkau cakap macam tu, engkau tak sedar akidah kau rosak, tahu tak? Nas qat'i, Allah kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah lawan arahan Allah. Tiba-tiba kamu wahai manusia pandai-pandai sedap mulut, kata malaikat lawan arahan Allah Subhanahu wa taala. Ini bercanggah dengan nas qat'i tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak cerita aku ni? Macam aja tengok. Saja aku nak bakar korang, aku mengantuk sebenarnya ni tuan-tuan. Sebab saya ingat forum ni start lepas maghrib. Saya datang awal lah, lepas tu bagi makan pula. Aku mengantuk lah. Dia nak hilang mengantuk, saya kena Smackdown tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Ta'ala kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Allah nak bagi contoh, Allah khaliqu kulli syai'in ini, yang mencipta segala-galanya pun, dia tanya dekat malaikat. Walaupun pendapat malaikat tak betul. Maka akhlak ini Allah ajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang Ustaz tadi sebut, dan contoh yang banyak kita kongsikan malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Allah kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Nabi bercakap tak ikut nafsu, dia cakap berdasarkan wahyu yang Allah kurniakan kepada dia sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tak pernah guna kuasa veto. Nabi guna syura, perbincangan dengan para sahabat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar,
Nabi pilih satu lokasi. Seorang sahabat yang biasa dengan lokasi Madinah, yang faham selok-belok mana tempat lebih strategi. Sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, awahyun minallah amanzilun anzalakahu Allah am ra'yun au makidatun?" Ya Rasulullah, tempat yang Nabi pilih ni berdasarkan wahyu Allah ke atau Nabi yang cadang sendiri? Ini idea Nabi. Nabi kata, "Ra'yun, pendapat aku." Ya Rasulullah, kalau ini pendapat engkau, saya rasa tak berapa relevan. Kita pindah atas sikit, situ lagi bagus. Nabi kata, okey, kita pindah kat sana. Nabi ajar dekat kita, tuan-tuan, Nabi SAW menerima pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi tak kata, engkau tahu apa, kau senyap, kau sepak muka kau, apa tahu? Aku Nabi tahu tak? Nabi tak kata macam tu, tapi Nabi terima pendapat sahabat. Ketika para sahabat berbincang dengan Nabi SAW berkenaan peperangan Khandaq atau peperangan Al-Ahzab, musuh dekat luar 10,000, Muslimun dalam Madinah hanya 3,000. Nabi menghadapi 3 musuh di luar Madinah. Di dalam Madinah di kalangan golongan munafik dan di kalangan golongan Al-Yahud. Maka Nabi tanya para sahabat, nak buat macam mana? Musuh ramai. Bincang. Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Asfahan, Iran. Tapi Iran ni bukan semua bagus, tuan-tuan. Itu Iran zaman dulu, Salman Al-Farisi. Iran zaman sekarang bengong, pembohong. Mereka lah yang ramai membunuh umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah di Syria pada hari ini. Ya, tuan-tuan kena tahu isu Syria. Tuan-tuan jangan buat aja isu ni. Ini isu yang amat bahaya apabila puak-puak Syiah dan mula tunjuk taring dan mula tunjuk tocang, bukan sekadar di negara Arab, bahkan dalam negara kita pun dah berlambak puak-puak Syiah ni, tuan-tuan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Salman Al-Farisi bagi satu cadangan, "Ya Rasulullah, kami di Parsi, kalau musuh ramai, kami akan gali parit." Nabi tengok je muka Salman, kau biar betul man, gali parit? Kau ingat tanah Madinah ni macam tanah Parsi apa? Tanah dekat Parsi, tuan-tuan, macam tanah dekat Kajang, kau tahu tak? Tanah gambut, senang gali kan, kau siram air, senang. Madinah tanahnya keras berdengkung, kena bawa apa benda datang tu, jengkaut kan, baru boleh korek. Tapi dek kerana memang cadangan tu pelik, tapi itulah satu-satunya cadangan yang kalau dibuat, orang akan terperanjat, musuh akan terperanjat. Maka Nabi SAW terima cadangan tersebut. Bukan sekadar Nabi terima, Nabi turun buat kerja bersama. Nabi bersusah payah dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nabi tak kata je, korang korek, aku kat dalam tunggu wahyu. Tak. Nabi turun, korek. Sehingga para sahabat kata, sampai sahabat kata, "Ya Rasulullah, ana lapar ni, lama tak makan." Nabi angkat baju, tuan-tuan, tengok ada batu. Nabi sangkut batu ikat batu dekat perut. Rupa-rupanya Nabi lapar juga. Kenapa Nabi letak batu ni, tuan-tuan? Sebab usus kita ni, tuan-tuan, kalau disempitkan, dia akan kurang rasa lapar. Kita yang asyik melahau lapar pasal apa? Mentangkan darah tak berhenti, kau tahu tak? Itu kau punya usus tu masuk angin, nak mantapkan darah je kerja. Jadi lepas pandai ni, cuba belajar ikat perut. Orang tu kata macam tu kan. Maka Nabi bukan sekadar buat syura, Nabi turun bersama dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Itu yang menjadi qudwatun. Laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasanah. Sesungguhnya bagi Nabi, sesungguhnya bagi kamu, di dalam diri Nabi SAW ikutan yang terbaik. Contoh yang lain, ketika peristiwa peperangan yang lain, ya, para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan pelantikan Sayyiduna Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini nak sebut syura ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita jangan salah faham. Kita ingat syura ni kau kena dengar pendapat ramai. Kadang-kadang leader ni, pemimpin ni, dia dengar pendapat belaka, dia tengok dan berdasarkan ijtihad dia, petunjuk yang Allah beri kepada dia, dia pun keluarkan keputusan. Dan kadang-kadang keputusan dia bercanggah dengan keputusan orang ramai, ya. Tapi dengan syarat keputusan itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa lantik Usamah? Usamah nak pergi perang, ya, menentang tentera Rom." Maka Rasulullah SAW kata, "Siapa yang komen Usamah, supaya dia komen bapak dia, Zaid bin Harithah,
radhiyallahu taala anhu yang gugur syahid di Mu'tah Jordan. Maka sahabat pun tahu maknanya Usamah ni ada kekuatan tersendiri, sebab itu Nabi pilih dia sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi wafat. Bila Nabi wafat, apa yang Nabi ajar dekat sahabat tentang bermusyawarah, syurah ini diikuti oleh para sahabat. Tadi Ustaz ada cerita sikit, saya panjangkan cerita tu tuan-tuan. Bila Nabi SAW wafat, terbahagi sahabat di sana ada dua golongan, Al-Muhajirun wal-Ansar. Muhajirin, orang Mekah pindah ke Madinah. Al-Ansar, orang Madinah yang membantu orang Muhajirin. Ketika Nabi wafat, orang Al-Ansar berhimpun di rumah ataupun dipanggil Saqifah Bani Sa'idah. Diorang sebulat suara, setelah bermesyuarat sama-sama diorang melantik Sayyiduna Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai Al-Khalifatul Ula ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian datang para sahabat minal muhajirin, Abu Bakr wa Umar wa Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhum. Sampai-sampai Abu Bakar kata, wahai sahabat-sahabat semua, kenapa korang buat keputusan pelantikan khalifah tanpa korang panggil kami? Kena panggil kami, sebab kami antara orang yang terawal masuk Islam. Maka sahabat pun mula bincang. Orang Al-Ansar kata, kami dah sepakat nak lantik Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Abu Bakar kata, Nabi SAW bersabda, Al-a'immatu min Quraishin. Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy. Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy. Hadis ni tuan-tuan sahih. Tapi tuan-tuan jangan salah faham, sebab tu kita kena belajar. Ya, saya kena belajar, tuan-tuan kena belajar. Ada orang mengambil dalil bahawa ini menunjukkan mulanya bangsa. Nabi bukan puji bangsa Quraisy. Ya, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin mesti di kalangan Quraisy, bukan maknanya Quraisy itu bangsa yang paling baik. Tetapi Quraisy ini mulia dengan sebab dioranglah yang pertama memegang Islam, yang berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Quraisy itu terletak dengan sebab mereka jaga Islam. Tapi kalau engkau Quraisy, hatta engkau anak beranak Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun, tapi kalau engkau yang lawan Islam, kau hina, kau langsung tak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, siapa golongan Quraisy kat Mekah yang lawan Nabi? Siapa dia? Abu Jahlin. Siapa tak kenal Abu Jahal? Itu Quraisy, tapi dia masuk neraka tuan-tuan. Siapa lagi? Abu Lahab. Jangan main Abu Lahab, pakcik Nabi, kau tahu tak? Orang yang mula-mula sambut maulid Nabi tu. Kau jangan main-main. Abu Lahab sambut maulid Nabi lebih pada kita. Sembelih unta. Kita ada sembelih unta. Ekor unta pun tak ada tuan-tuan. Sembelih kami pun dah rasa dah riak semacam dah kita ni. Dia lagi dahsyat. Tapi bila Nabi bawa Islam, dialah yang lawan Islam. Sebab itu etnik bangsa tidak memuliakan kamu. Kalau Quraisy itu mulia dengan sebab Islam, kita orang Melayu kena sedar. Kita ni mulia dengan sebab Islam, bukan kita mulia dengan sebab kaum Melayu. Sebab tu orang Melayu kena ingat, korang jangan bangga dengan kaum Melayu. Tak. Habis tu tujuan bangsa ni untuk apa? Allah kata apa? Waja'alnakum syu'uban wa qabaila limadha? Lita'arafu. Aku jadikan kamu berbilang bangsa. Ada Melayu, ada Jawa, ada Banjar, Minangkabau, lagi apa? Lahabau, lagi Cina, Endon, tak apa-apa semua tu kan, India. Tujuan apa tu? Untuk kau saling action mengaction ke? Aku Melayu tahu tak? Aku India tahu tak? Aku Cina. Itu ke? Tak. Allah kata waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu berpuak-puak, berbangsa-bangsa untuk kamu kenal. Oh ni Cina, oh ni India, oh ni Jawa, West Mangan, West Ngompol. Jawapannya apa tuan-tuan? West Ngompol, West Ngenceret, West Ngoro. Itu je aku tahu tuan-tuan, lebih aku tak tahu. Tu tujuannya untuk kau kenal je, bukan untuk kau bangga. Yang kita berbangga dengan sebab apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Itu perkataan Umar Al-Khattab. Kita ni, Umar tak kata nahnu qaumun a'azzanallah li'annana al-Arab. Umar tak kata macam tu. Kita dimuliakan Allah dengan sebab kita Arab. Umar tak kata macam tu. Nahnu qaumun a'azzanallah bi'annana min Quraisyin. Kami satu bangsa yang mulia dengan sebab kami Quraisy. Umar tak kata macam tu. Sebaliknya Umar kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita merupakan satu kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Famahma bitaghaina al-izzata bighairi ma a'azzana Allah bih azallana Allah
kalau kita cuba memuliakan diri kita selain daripada Islam, Allah hinakan kita. Itu sebenar ceritanya tuan-tuan. Jadi balik ke cerita saya tadi, maka Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Al-a'immatu min Quraisy. Hendaklah pemimpin di kalangan Quraisy. Berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Masih lagi perbincangan. Akhirnya ada orang bagi pendapat, kalau kita bergaduh macam ni tak selesai masalah. Habis macam mana? Kita lantik 2 orang khalifah. Satu daripada Al-Ansar, satu di kalangan Muhajirin. Umar Al-Khattab bila dengar ada 2 orang khalifah, Umar kata apa? Apa dia? 2 orang? Kalau ada 2 orang, aku bunuh seorang, ambil kau. Umar dia tak ada tuan-tuan, dia smack down terus tuan-tuan. Dia tak ada, tak apalah, kita bincanglah nanti. Kuku basah hati kan. Umar bukan macam tu betul tak? Umar strict punya manusia. Maka sahabat kenal karakter Umar Al-Khattab. Lalu datang seorang sahabat nama Zaid bin Thabit, berbincang dalam isu syura ini. Dia kata, wahai sahabat semua, Zaid bin Thabit bukan orang Mekah, dia daripada golongan Al-Ansar, Madinah. Dia kata, tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhati, sebelum kewafatan Nabi SAW, sepanjang Nabi sakit, siapa jadi imam sembahyang? Semua kata Abu Bakar belakang. Ada tak orang lain pernah jadi imam sembahyang? Tak pernah. Seingat saya ya Ustaz, kalau anda salah minta maaf, ada 2 kali je sahabat jadi imam selain pada Nabi SAW. Pertama, Abdul Rahman bin Auf dalam satu peperangan, sebab Nabi lewat sampai jadi imam. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Masa Abu Bakar jadi imam tu, Sayyidatina Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, menantu Nabi, merangkap anak kepada Umar Al-Khattab. Dia kata, ya Rasulullah, takkan bagi ke Haji Bakar je kan? Haji Bakar, Sayyidina Abu Bakar lah, bapa kepada Aisyah. Saya pun nak rasa juga, nak tengok bapa saya Umar jadi imam ya sebelum Nabi wafat. Ini satu kemuliaan, tahu tak? Jadi imam sebelum Nabi wafat ni. Apa kata Nabi SAW? Bukan aku yang lantik Abu Bakar, tetapi Allah yang melantik dia. Kau jangan main-main. Nabi sebut, Sa'altullah aliyan thalathan ayuqaddimahu fa'aballahu illa Abu Bakrin. Aku berdoa pada Allah 3 kali. Ya Allah, izinkan Ali jadi imam. Ya Allah, izinkan Ali jadi imam. Ya Allah, izinkan Ali jadi imam. Fa'aballahu illa Abu Bakrin. Allah kata tak boleh, Abu Bakar juga jadi imam. Pernah berlaku peristiwa, Nabi dalam bilik, Nabi tengah sakit. Orang dah iqamah, Abu Bakar tak sampai lagi. Umar dah ada dah. Umar tengok, mana Haji Bakar tak sampai lagi ni? Oh, dah kamat dah ni. Aku ke depan lah. Dia pun pergilah naik ke depan. Masa tu Nabi keluar daripada bilik, Nabi tengok. Nabi nampak Umar naik ke depan. Nabi kata apa? La aballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Umar kata jangan. Nabi kata apa? Jangan. Allah dan orang Islam tak izinkan yang jadi imam kecuali Abu Bakar. Nak khabar hebatnya Abu Bakar As-Siddiq, pelantikannya daripada Allah, bukan kita. Kita JKK kampung tuan-tuan. JKK masjid tu pun dah riak semacam dah kita ni tuan-tuan ya. Jadi maka apa kata Zaid bin Thabit? Idza radinahu lidinina afala nurdihi lidunyana. Kalau kita redha Abu Bakar jadi ketua agama, ketua bab sembahyang, kenapa kita tak redha dia ketua bab dunia kita, bab pemerintahan? Maka ketika itulah sahabat bersetuju dengan Zaid bin Thabit dan melantik Abu Bakar As-Siddiq. Perkataan Zaid ini menjadi pengajaran kita pada hari ini tuan-tuan. Kita kena ingat, ulama' ni kedudukannya bukan hanya di imam tu tak. Ustaz-ustaz ni bukan di imam aja. Kan, mentang-mentang ustaz jemput ustaz jadi imam kan, lepas tu panggil tahlil. La ilaha illallah. Lepas tu mati panggil baca talqin. Kau ingat tu je kerja ustaz apa? Sembahyang mayat tu je kerja ustaz? Tak. Idza radinahu lidinina afala nurdihi lidunyana. Orang yang kalau kau redha bab agamanya, kau kena lantik di pemimpin. Sebab tu tuan-tuan, wajib melantik pemimpin negara mesti di kalangan ulama. Setuju ke tidak? Tak berani. Setuju ke tidak? Tapi ya berani sikit. Ini tajuk ni ha. Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Orang alim yang mesti dilantik. Sebab tu saya teringat untuk akhir sikit ni, ketika seorang ulama Syrian terkenal, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, datang ke negara kita, dia kata apa? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni seorang ulama Syria yang terkenal, yang dibuang negara tuan-tuan 35 tahun, tak dibenarkan masuk Syria dan dijatuhkan hukuman mati oleh pemerintah bengong Syria tu Hafiz Al-Assad dan anak dia yang bengong Bashar Al-Assad, dan ditarik keraitannya. Dia tanya saya, tuan-tuan, negara kau ni negara pesen apa? Anda kata
demokrati. Anda tanya dia, ma ra'yuka ya Syekh binisbati li demokrati, pakai sekular. Syekh kata, betul, tapi itu hanya nama. Yang penting kau gunakan peluang ini untuk kau tegakkan keadilan. Itu ulama yang kontemporari, ulama yang nampak, bukan ulama yang jumud, yang orang Jawa kata like frog under coconut shell, tuan-tuan. Faham tak cakap aku ni? Aku pun tak faham juga sebenarnya, tuan-tuan ya. Lalu dia kata apa? Dia tanya Ana, kamu pilihan raya berapa kali? Ana kata 4 tahun sekali. Bila saya bawa dia ceramah, tuan-tuan, dia kata apa? Akhir ceramah dia kata, tuan-tuan semua, tuan-tuan akan menghadapi pilihan raya. Kau jangan main-main. Ini baru ulama yang berani cakap betul-betul. Yajibu alaikum an takhtaru man yathiqu fi dinihim wa la yajuzu an takhtar liman khana dinahum. Wajib kau pilih orang yang menjaga agama, jangan kau pilih orang yang mengkhianati agama. Memilih pemimpin amanah. As-salatu amanatun, wa zakatu amanatun, wal hajju amanatun, wa sawmu amanatun, wa kadzalika ikhtiyarul a'immati amanatun. Dia kata apa? Sembahyang amanah, zakat amanah, haji amanah, puasa amanah. Begitu juga memilih pemimpin ialah amanah. Maka kalau kau silap pilih pemimpin, kau berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sekarang itu buat orang pertama, wallahu a'lam.